الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi Fadilatul Imam kita Bilal Bintang Kuasa Pengurusan Masjid Putra Malaysia, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hati kita untuk terus menghadirkan diri bagi menunaikan ketaatan di rumah Allah yang mulia. Walaupun kalau ikutkan, kita mungkin boleh saja memilih untuk menghabisi masa kita di rumah, tidak menghadirkan diri ke tempat ini kerana tanggapan kita ia hanyalah merupakan satu daripada tuntutan-tuntutan sunat yang dianjurkan bagi kita untuk hadirkan diri ke sini. Tetapi dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada iman kita, berikan kekuatan kepada keyakinan dalam diri kita ini untuk tampilkan diri, mengharapkan ganjaran daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita berikan untuk Allah ini, kita yakin Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah kita berikan untuk Allah. Malam ni kita nak sambung lagi perbincangan kita daripada kitab La Tahzan karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Kali terakhir kita berbicara banyak berkenaan tentang peringatan-peringatan kesan buruk daripada berduka cita. Orang yang berduka cita, yang hidup dalam kesedihan yang panjang, tubuhnya daripada hari ke hari akan memperlihatkan kesan-kesan buruk, terutamanya pada bahagian kesihatan dalaman gigi dia, dan tak kurang daripada bahagian-bahagian fizikal luarannya juga akan turut sama terkesan dengan kesedihan. Maka kita usahakanlah sama-sama mencari bahagia yang mudah-mudahan ianya dapat menghilangkan duka cita yang akan membuatkan sendi-sendi kita menjadi longgar, jantung kita menjadi tidak tenteram ataupun tidak stabil pukulan detukan jantung kita tersebut, di samping beberapa masalah-masalah kesihatan yang lain yang mungkin akan terjangkit seandainya jiwa kita ini tidak mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Maka malam ni kita nak sambung tajuk yang ke-88 daripada tips Dr. Aid Abdullah Al-Qarni dalam kitab La Tahzan ini, tuan-tuan. Pesan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni untuk orang-orang yang mencari bahagia, tolong dia kena elakkan satu perkara yang namanya berkhayal banyak-banyak, hidup dengan fantasi, angan-angan ataupun fikir buruk. Kesemuanya ini perlu dielakkan oleh kita. Dalam tajuk yang ke-88 diberikan tajuknya, kata Dr. Abdullah Qarni, jika fikiran anda dikuasai fantasi. Ini diberi tajuk. Apa yang akan jadi kalau kita ni jenis orang yang banyak berkhayal, banyak berangan-angan, banyak memikirkan benda-benda yang ianya belum tentu akan terjadi. Pasti ada sesuatu yang dibalik daripada larangan tersebut untuk diri kita. Dibawakan petikan yang pertamanya untuk tajuk 88 ni tak banyak yang dikongsikan, tetapi ia sebagai ingatan kita memperkuatkan apa yang telah pun kita bicarakan dalam tajuk-tajuk yang sebelum daripada ni, walaupun mungkin ia sedikit berbeza daripada sudut tajuknya, tetapi pengarahan, pengkisahan bagi apa yang berada di dalamnya ini mungkin mengandungi perkara yang sama, unsur yang sama, iaitulah hiduplah dengan realiti kita. Jangan hidup dengan sangkaan-sangkaan yang belum tentu benar, yang akan membuatkan kita susah hati. Dipetik kalam seorang tokoh yang terkenal di atas muka bumi ini, tokoh yang datang daripada bumi barat. Orang tak kenal nama ni agak pelik, sebab kita daripada sekolah rendah kita dah belajar tentang nama tokoh ini.
seorang yang dikatakan telah pun menghasilkan bab lampu ataupun yang menghasilkan cahaya buatan ini dalam skala yang kecil sehingga memberikan revolusi terhadap dunia yang sebelum daripada ini mungkin hanya bergantung kepada pelita-pelita, lilin-lilin yang sebelum daripada itu hanya ada dalam bentuk yang sedemikian rupa. Tapi disebutkan tentang Thomas Edison ataupun Thomas Alva Edison, siapa tak kenal nama ini? Salah satu daripada kata hikmah yang telah beliau kongsikan, iaitulah kata beliau, tidak ada cara yang boleh dijadikan oleh manusia sebagai tempat pelarian untuk bersembunyi dari fikirannya sendiri. Apa yang dimaksudkan daripada ucapan ini yang boleh kita fahami? Ya, sememangnya manusia memang tidak boleh lari daripada akalnya. Sebab sebagaimana kita hidup, akal kita berfungsi, maka selama itulah kita takkan boleh lari daripada berfikir. Kalau pun orang kata saya tak nak fikirlah, dia tetap akan terfikir. Hatta ketika mana dia tidur, dia mungkin akan terfikir dalam bentuk separa sedar. Maksudnya ataupun unconscious, tak sedar. Otak dia akan menerawang jauh ke mana-mana. Contohnya kalau siang hari dia disibukkan dengan urusan-urusan tertentu, maka tengah-tengah tidur itu dia mungkin terganggu fikirannya dengan apa yang telah dibiasakan sebelum daripada tidur. Ada kemungkinan sebegitu. Maka kata Thomas Edison, seseorang itu takkan boleh lari daripada fikirannya sendiri. Ini adalah sesuatu realiti yang terpaksa kita hadap. Tetapi bukan bererti kita perlu melayan setiap perkara yang singgah di fikiran kita daripada apa-apa jua sekalipun. Apatah lagi kalau ianya mendatangkan sesuatu yang memberi kesan buruk pada hidup kita. Contohnya, datang fikiran kita perkara-perkara yang kita jangkakan seolah-olah ianya buruk. Tak kira lah daripada sudut apa sekalipun, ekonomi ke, daripada kita kata perkara keluarga ke, isu keluarga ke, ataupun pelajaran kita ke, jawatan kita ke. Ini perkara-perkara yang tak sepatutnya kita melayannya. Otak, ya, kita perlukan untuk berfikir. Tetapi berfikir itu ada tata cara dan kaedah untuk kita nak selaraskan supaya kita tidak berhabis masa lebih kepada berfikir berbanding dengan bertindak atas apa yang kita fikirkan. Maka pesan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ini daripada kenyataan yang kita terima tadi, pandangan ini benar kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni seperti mana yang saya sendiri sebutkan. Ya, manusia tidak boleh lari daripada akal fikiran dia. Siapa yang cuba mencabut akal fikiran daripada diri dia, maka dia akan jadi orang yang gila. Kita tak nak jadi orang yang gila, kita nak jadi orang yang waras. Tetapi orang yang terlalu melayan fikirannya yang bukan-bukan ini boleh menjadi gila dengan sebabnya. Sebab apa dia? Sebab kita tahu akal manusia itu sama seperti mana diri kita. Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang menghalangnya untuk mencapai sesuatu yang boleh diyakini ianya akan sampai kepada apa yang difikirkan itu secara mutlak. Maksudnya, contohlah kita kata, kita hanya boleh merencana untuk mencapai sesuatu daripada kebaikan dalam bentuk perencanaannya dan kemudian mengusahakannya. Akal yang memikirkan tentang apa yang nak dicapai itu, keterbatasannya adalah sekadar dia boleh merencana. Tetapi akal itu sendiri tidak boleh menjamin bahawasanya apa yang direncanakan itu akan tercapai. Lantaran itulah kita diminta oleh Allah, setelah kita merencana akan sesuatu, kita mesti kena serahkan keputusannya itu kepada Allah. Yang diberikan hak kepada kita cumalah kita berusaha. Seperti mana dalam firman Allah, apa yang Allah sebutkan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila mana kamu telah pun meletakkan keazaman, kesungguhan tekad kamu untuk mencapai sesuatu, pastilah ianya dah hadir daripada buah fikir kita yang melihat matlamat yang ingin kita capai tersebut. Tetapi pesan daripada Allah, jangan terlalu yakin dengan apa yang kita fikirkan itu. Sebaliknya, keyakinan itu hendaklah dipautkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab akal itu sama seperti mana diri kita, ada keterbatasan-keterbatasan yang tertentu yang mungkin menghalang
ianya mencapai apa yang difikirkan pada masa tersebut. Kalaulah dalam urusan kebaikan pun kita diminta untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi yang sebaliknya yang kita pun belum pasti ianya akan terjadi ataupun tidak dalam hal-hal yang mungkin kita fikirkan kesan-kesan yang buruk pada masa akan datang. Contohnya tentang hal sakit, pening kepala kita, demam kita, mati hidup kita. Setiap perkara yang mungkin menjengah dalam fikiran kita yang mendatangkan gusar bimbang dalam hati kita itu, alangkah baiknya ianya disusun sama seperti mana dengan perancangan-perancangan kebaikan yang telah kita buat sebelum daripada ni. Ya, kita mesti berusaha semampunya untuk mengelakkan kemudaratan dalam diri kita. Ambillah langkah-langkah yang perlu, contohnya jaga kesihatan kita, makan suplemen, makan makanan yang baik, lakukan senaman setiap hari. Tapi itu sudahannya yang terbaik bagi fikir manusia itu ialah bila mana dia boleh menggantungkan ataupun dia boleh meletakkan penghujung bagi fikirnya itu adalah fikirkan Allah untuk dia bergantung harap padanya. Pandangan ini benar kata Dr. Abdullah Qarni berdasarkan pengalaman yang kita tempuh. Kerana manusia sebenarnya ketika sedang membaca ataupun menulis, maka sebenarnya dia sedang berfikir. Apapun pekerjaan yang kita sedang buat sekarang. Tuan-tuan duduk dalam kuliah ini, Ustaz, saya tak fikir pun Ustaz, saya dengar je lah. Mana mungkin bila mana kita dengar sesuatu, otak kita tak memproses apa yang kita dengar. Panca indera yang Allah berikan kepada kita, ia tidak terhenti kepada panca indera. Sebaliknya, ia akan pergi kepada motor-motor yang memproses setiap maklumat tersebut yang berada di bahagian akal kita. Reseptor-reseptor yang menerima setiap satu daripada maklumat. Impuls dalam otak kita ni akan terus menggerakkan maklumat tersebut ke arah motor-motor tersebut. Yang akhirnya, ianya akan memaksa akal itu berfikir untuk mentaksirkan sesuatu daripada panca indera yang mencerap maklumat, dan kemudian akhirnya ia sampai kepada jiwa manusia untuk memahami sesuatu daripada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa daripada suasana ataupun persekitaran yang sedang dihidup dengannya. Maka salah satu perkara yang terbaik, kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, bila kita tahu fikiran itu adalah sesuatu yang terlalu luas. Hatta kalau tuan-tuan berada di sini dalam tempat yang sebegini, sebenarnya akal kita itu, fikiran kita itu boleh pergi lebih jauh daripada tempat ini. Nak kata betapa ia boleh menerawang jauh fikiran kita ini, maka kalaulah kita kata fikiran kita ini sentiasa menerawang ke sana dan juga ke sini, tuan-tuan boleh bayangkan tak kalau ada seorang anak kecil dibiarkan bebas ke mana-mana tempat untuk dia pergi secara sendirian tanpa bertemankan tuan ataupun bertemankan penjaganya, maka apa akan jadi? Anak-anak kita yang kecil-kecil itu kita biar lepas dia. Mak ayah tak payah jaga, orang tak payah tengok. Sesekali dia pasti akan mengalami kemalangan-kemalangan yang luar jangka ini, kerana bahayanya ia menerawang ataupun pergi ke mana-mana tanpa ada teman ataupun sesuatu yang menjaga akalnya. Akal kita juga begitu. Maka lantaran itulah akal itu perlu dibataskan ke mana ia perlu pergi, setakat mana ia perlu pergi, dan apa tempat yang ia perlu pergi. Semua benda ni perlu dibataskan. Dia ada daerah-daerah yang boleh kita pergi dengan akal kita. Contohnya kita pergi kepada daerah untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tengok alam, tengok langit, tengok matahari, tengok itu dan juga ini. Kita diminta untuk pergikan akal kita ke arah tersebut. Tetapi jangan sesekali akal itu pergi sampai peringkat untuk bertanya bagaimanakah bentuk Tuhan tersebut. Dia ada dia punya limit dia. Macam tu juga dalam keadaan kita kata kita melihat kehidupan kita. Kita tahu kehidupan ini ada benda yang kita boleh mengusahakan semampu kita untuk kita nak capai itu dan juga ini dalam hidup. Tetapi apa batasnya? Batasnya iaitulah, wahai akal, kamu hanya boleh merencana, kamu boleh berfikir sesuatu, tetapi kamu bukan sesuatu yang dapat memastikan apa yang kamu rencanakan itu
pasti akan tercapai, melainkan ianya mesti dikaitkan dengan kalimah insya-Allah. Senang hidup kita ni kan tuan-tuan. Buat apa pun orang kata insya-Allah, tapi insya-Allah kita ni insya-Allah orang muslim. Jangan insya-Allah orang bukan muslim. Insya-Allah tak buat dah. Kan gitu. Insya-Allah benda itu akan tercapai. Tetapi ianya masih lagi berbatas. Tidak ada keangkuhan pada diri kita, seolah-olah menjadikan diri kita Tuhan yang boleh memastikan sesuatu, sedangkan ianya milik Allah sahajalah yang memastikan sesuatu itu berlaku. Maka pesan Ta'ala Abdullah Al-Qarni, akal kalau dibiarkan menerawang ke sana dan juga ke sini, dia akan jadi tak fokus. Bila jadi tak fokus, dia tak akan tajam. Orang bercakap sesuatu, dia tak dapat terus menangkap bicara orang. Sebaliknya, dia akan terus memikirkan apa yang bukan daripada luar lingkup perbincangannya. Tapi orang yang akal tajam, dia berfikir dalam ruang lingkup yang dia boleh berfikir padanya. Maka pada waktu itu orang akan kata dia seorang yang fokus, dia seorang yang tajam fikirannya. Macam mana nak mencapai tajam fikiran tersebut? Kata Dr. Abdullah Al-Qarni, salah satu cara terbaik untuk menajamkan dan mengawal fikiran kita adalah dengan melakukan pekerjaan yang menyeronokkan dan mendatangkan manfaat. Lantaran itulah, bagi kita umat Islam, kita dilarang untuk berkhayal, walaupun khayalan itu bagi setengah-setengah daripada kita membuka pintu imajinasi yang akan memberikan kebaikan daripada sudut kreativiti dan juga inovasi dalam dunia hari ini. Tetapi hatta orang yang mencadangkan gaya fikir tersebut yang akan menghasilkan kreativiti dan juga inovasi dalam kita memikirkan sesuatu pun, tetap dia menyebutkan di akhir daripada fikir tersebut, awak mesti tulis sesuatu, rakamkan ia dan cuba berfikir daripada noktah tersebut untuk merencanakan sesuatu yang mendatangkan hasil. Fikir yang tidak memberikan hasil, maka ia tidak akan mendatangkan manfaat. Takat fikir je lah, fikir je. Apa hasilnya? Tak ada. Itu namanya berkhayal. Khayal tidak mendatangkan manfaat. Tetapi bila sebutkan tentang kreativiti, inovasi, orang tahu kenapa diberikan gelar tersebut bagi sesuatu yang dinisbahkan kepada dua kalimah ini, kerana di hujungnya orang melihat adanya penghasilan terhadap sesuatu. Kreatifnya awak, orang tak kata kreatifnya awak pada apa yang awak fikirkan, tetapi orang melihat kreativiti itu pada apa yang awak hasilkan. Kalau awak hebat berfikir sekalipun, tetapi awak tidak menghasilkan sesuatu, tetap tidak terlihat kreativitinya. Ia hanya tersimpan dalam akal, bukannya terhasil di dunia yang luar. Maka pesan Dr. Abdullah Al-Qarni, dalam kita melayan fikiran kita dan kita mengawalnya untuk menajamkan dia, dan juga kita dapat bertindak dalam had yang sepatutnya untuk kita berfikir, satu benda yang perlu kita pegang untuk nak elakkan daripada fikir kita itu nanti akan membuatkan kita bersedih. Lakukan sesuatu pekerjaan yang menyeronokkan daripada apa yang kita fikir. Hari ini saya nak capai sesuatu dalam hidup saya. Apa pekerjaan yang boleh membuatkan saya mencapai perkara tersebut? Buat. Bila kita buat, barulah kita akan dapat kawal fikiran kita. Tapi kalau kita hanya duduk tersadar berfikir dan berfikir, maka selama-lamanya otak kita akan mula menjadi tumpul dan juga tumpul, dan kemudian kita takkan dapat mengawal akal kita daripada bertebaran ke sana ke sini, memikirkan sesuatu yang buruk itu dan juga ini, sedangkan ia bukan sepatutnya difikirkan sebegitu rupa. Kerana orang-orang yang menganggur, maksudnya orang yang hanya berfikir, tak melakukan apa-apa pekerjaan ini, golongan penganggur. Jangan kata kecil hati Ustaz, saya bukan penganggur, saya orang pencen. Jangan kecil hati pula. Yes, bagi saya ada beza di antara golongan penganggur dan juga orang-orang pencen. Orang pencen, kalau dia masih lagi bekerja, dia masih lagi menyumbang sesuatu, maka dia adalah pekerja walaupun status dia orang pencen. Banyak saya jumpa orang pencen masih lagi bekerja. Kerja kat mana?
saya bekerja sepenuh masa untuk agama Allah, saya memberikan sumbangan untuk masjid dan juga surau. Kawan tu pula memberikan khidmat untuk NGO. Kawan ni pula ada yang lain-lain yang dibuat untuk memberikan sumbangan sesuatu yang memberikan manfaat untuk ummah. Saya kata tahniah, sebab itulah pengisian yang terbaik yang kita ada untuk usia-usia emas ini. Tetapi siapa yang tidak menggunakan peluang tersebut untuk memberikan sumbangan dengan status pencen yang diterimanya dan juga imbuhan-imbuhan yang telah pun diperolehi, maka dia menghabiskan usia tersebut dengan hanya berfikir kosong. Kita tahu kesannya sangat buruk, wala'iyadzubillah. Dia akan mula menjadi orang-orang yang negatif hidupnya, dia akan berfikirkan benda yang buruk yang belum lagi mendatang, dan hidupnya sentiasa menjadi orang yang pesimis memandang ke hadapan. Sedangkan orang yang bekerja, dia tahu saya telah mengusahakan sesuatu, kalaupun ada kelemahan, ada kekurangan, ada kurangnya keberhasilan pada apa yang saya buat, paling kurang inilah apa yang saya usahakan untuk saya jawab di hadapan Allah. Itu yang terlebih baik bagi diri kita sebenarnya. Bila mana kita menganggur, kesannya apa dia? Orang yang menganggur, yang tidak melakukan sebarang pekerjaan, mereka akan suka berkhayal. Berkhayal inilah yang kita sebutkan tadi, jangan. Ia ibarat kita kata kita melepaskan seorang anak tanpa kawalan yang mungkin dicolek, mungkin dibunuh, mungkin diapa-apakan. Maka fikiran kita itu ibarat anak kecil yang kalau kita lepaskan, maka pasti ia akan tersentuh ataupun terkesan dengan sesuatu yang tak sepatutnya terkesan dengannya. Yang akhirnya bila mana dia terkesan, dia akan terlibat dalam satu perbuatan yang sangat bahaya, iaitulah kesukaan menyebarkan berita yang tidak pasti. Orang kata borak-borak kedai kopi ni, daripada 10 cerita, belum tentu 10 betul. Sila hari bulan 10 cerita, 11 tak betul. Itu bahaya. Pesan Dr. Abdullah Al-Qarni, kalau kita nak jadi orang bahagia, gunakan otak kita, akal kita dengan baik. Pastikan ianya sentiasa ditajamkan dengan berfikir cara yang sistematik. Dia ada kaedah cara fikir yang sistematik. Contohnya, kita merangka setiap daripada satu perkara yang hendak difikirkan itu dengan soalan-soalan apa, kenapa, bagaimana, bila, berapa dan sebagainya. Bila setiap satu soalan itu dijawab dengan sistematik, dan pastilah ianya ada objektif untuk apa yang hendak kita fikirkan, barulah ia akan menjadi tajam. Kalau tidak, dia akan jadi fikir lepas satu-satu tapi tak ada kesudahannya. Kita tak nak begitu. So, nak jadi orang bahagia, latih-latihkan berfikir cara yang sistematik. Ini salah satu daripada kursus yang saya boleh cadangkan untuk pentadbir-tadbir adakan sebelum daripada persiapan untuk kita semua berpencen satu masa nanti. Saya juga mungkin memerlukan kursus ini untuk diri saya bagi persiapan untuk satu ketika nanti akan berpencen. Contohnya waktu kita masa lapang nanti, kita memerlukan cara berfikir yang betul. Tuan-tuan yang ada kemahiran untuk membantu masyarakat perkara ni, bantulah. Dan saya sendiri, saya rasa bagi diri saya sangat memerlukan orang-orang yang boleh membantu saya untuk membentuk disiplin cara berfikir yang betul, sehingga akhirnya saya tidak mengorbankan banyak masa saya untuk memikirkan sesuatu yang tidak memberikan pulangan ataupun manfaat untuk diri saya ataupun yang lain daripadanya. So, itu perkara yang ke-88. Tajuk yang ke-89. Tuan-tuan, pesan Dr. Abdullah Al-Qarni dalam tajuk yang ke-89, tajuk ni juga adalah antara tajuk yang paling banyak diulang-ulang bicaranya dalam konotasi-konotasi yang berbeza ataupun tajuk-tajuk yang mungkin dibuat sedikit berbeza antara satu sama lain, tetapi matlamatnya tetap sama. Hubungannya dengan tajuk yang sebelum daripada ni, bila mana akal kita menerawang ke sana dan juga ke sini, antara yang paling banyak memberikan impak kepada akal kita saat ia menerawang, iaitulah bila mana kita berhadapan dengan kritikan manusia. Kita ambil contoh ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang pencen contohnya. Bila pencen, orang akan memberikan pelbagai sanggahan ataupun kritikan terhadap sifat diri kita yang pencen. Sedangkan bagi orang yang pencen, dia kata inilah masa saya untuk berehat. Tapi orang lain yang mungkin melihat kita hanya duduk di rumah, dia tetap akan memberikan komentar-komentar yang tidak menyenangkan kita. Contohnya, pakcik ni asyik duduk rumah je, alangkah baiknya kalau dia pergi ke mana-mana.
Nanti bila kita keluar pula, pakcik ni dah pencen duduk rumah je lah, janganlah pergi mana-mana. Pergi ke mana-mana pun manusia tetap akan memberikan komentar-komentar yang bertentangan dengan kehendak diri kita. Percayalah, sebab manusia takkan pernah redha dengan kita secara sepenuhnya, seperti mana kata Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, ridha nasi ghayatan la tudra. Redha daripada manusia ini kita buat apa pun, dia takkan pernah mencapai matlamat yang tertinggi. Itulah semua manusia redha dengan kita, jangan fikir dia akan tercapai. Maka pesan Dr. Aidullah Al-Qarni dalam tajuk yang ke-89, tolong jangan resah, tolong jangan merasa terhimpit, tolong jangan merasa duka cita tak kala mana kita menerima kritikan manusia. Ini kalimah yang saya yakin tuan-tuan yang biasa mengikuti pengajian di sini selalu kita ulang tentang topik yang hampir sama dengan perkara ini. Salah seorang sarjana barat yang bernama Andrew Moore dalam kata-kata hikmahnya menyebutkan, segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita ini akan nampak sebagai satu kebenaran, dan yang tak sesuai dengan keinginan kita akan mudah menyuluh kemarahan kita. Untuk diri kita sendiri, apa yang kita senang, kita akan rasa selesa dengannya, dan kita nampak ianya adalah satu benda yang kita yakin adalah kebenaran. Benda yang kita tak suka, kita akan cepat-cepat akan bertindak sebaliknya, iaitu akan naik marah ataupun menunjukkan reaksi yang tak senang. Itu kita dengan diri kita. Tetapi bayangkan tuan-tuan, apa yang diucapkan oleh Andrew Moore ini kita patahkan untuk orang yang lain, ataupun kita balikkan untuk orang yang lain. Apa yang dia suka, maka itu akan membuatkan dia senang dengan kita. Apa yang dia tak suka, kita buatlah macam mana pun, dia takkan senang dengan kita. Faham? Apa yang kita suka tak semestinya orang suka, dan apa yang orang suka tak semestinya kita suka. Maka dikala itulah pesan Dr. Aidullah Al-Qarni ini. Dia petik kalimah tadi sebab ada matlamatnya. Dia kata kita perlu faham. Begitulah halnya dengan bab nasihat menasihati dan kritikan manusia. Manusia yang berfikir terhadap diri kita, takkan mungkin kita dapat selarikan apa yang kita fikirkan dengan apa yang difikirkan. Sebab keperluan dan juga kehendak setiap daripada kita tak sama. Contohnya kita kata kita dengan anak-anak kita walaupun tinggal serumah, kita nakkan untuk anak kita sesuatu, sedangkan anak kita pasti ianya ada keinginan yang tersendiri yang berkemungkinan ada ketikanya ianya takkan sama dengan keinginan kita. Maka kita yang nasihatkan anak kita kadang-kadang menunjukkan respon pemberontakan terhadap apa yang kita nasihatkan. Dan kadang-kadang bila kita sampai kepada usia tua kita, anak kita pula yang nasihat kita, sebab kita dah kembali kepada zaman kanak-kanak. Kita nak keluar rumah, nak berjalan ikut suka kita, anak kita risau dengan kita. Mak, ya duduk rumah, jangan pergi mana-mana. Kita kata berapa lama nak duduk rumah, apa nak jalan juga. Tapi anak-anak risau, jangan keluar ke mana-mana. Kan dah kontra. Itu benda yang biasa. Dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan insiden-insiden sebegini beberapa kali. Tetapi kita sebutkan secara umumnya, manusia dalam hal nasihat menasihati, kritikan-kritikan juga berbeza, kerana setiap daripada manusia dia akan melihat daripada keperluan diri dia dan juga kehendak diri dia untuk dia berbicara sama ada terhadap diri dia ataupun terhadap orang lain. Maka bila mana dia mengkritik kita, dia menasihati diri kita, kadang-kadang apa yang disampaikan daripada nasihat dan juga kritikan itu sesekali akan bertentangan dengan emosi kita ataupun kehendak diri kita yang membuatkan diri kita kadang-kadang tersentuh. Lalu kita membalasnya, engkau tak fahamlah apa yang sebenarnya berlaku. Itu jawapan kita tak kala mana kita berhadapan dengan nasihat-nasihat manusia. Dan bila mana kita diberikan tekanan-tekanan yang lebih lagi terhadap apa yang mereka ungkapkan, pada waktu itu kita akan, yalah, kesudahannya kita akan jadi orang panggil apa, annoying. Tengok orang senang marah je. Orang ni nasihat ke apa, kita rasa marah dengan orang yang bagi nasihat pada kita dalam apa juga keadaannya. Melainkan kalau kita berhadapan dengan puji-pujian manusia, puji-pujian manusia betul ataupun tidak itu nombor dua. Yang penting kau puji aku, kira okey. Sebab tabiat manusia, kita senang dengan puji-pujian.
Walaupun saya pernah sebutkan kepada tuan-tuan berkali-kali, antara perkara yang perlu diperhatikan ataupun yang perlu kita berhati-hati dengannya, iaitulah puji-pujian. Sebab kata pepatah Arab, al-madhu bidayatus syatam, yang dikatakan puji-pujian manusia itu sebenarnya adalah permulaan bagi celaan-celaan yang akan datang selepas daripada. Hati-hati. Lalu bila mana kita pergi kembali kepada persoalan menerima kritikan tadi, nasihat-nasihat yang kita tahu tak ramai manusia yang suka dengannya. Bila mana kita berdepan dengan kritikan tersebut, kata Dr. Abdullah Al-Qarni, sebaliknya kita akan enggan untuk menerima kritikan dan celaan, sekalipun kadang-kadang kritikan itu adalah sifatnya benar dan juga positif. Walaupun benda itu betul, tapi manusia biasa nak terima kritikan, nak terima nasihat bukan semudah kita kata petik jari. Tidak, sebab ia bertentangan dengan kehendak kita pada sesuatu masa dalam banyak-banyak keadaannya. Dan perbuatan ini untuk jiwa manusia, kata Dr. Abdullah Al-Qarni, ianya adalah sebenarnya satu aib yang sangat dahsyat, dan ia boleh diklasifikasikan sebagai satu kesalahan yang besar terhadap orang-orang yang mencari bahagia dalam diri. Orang-orang yang mencari bahagia dalam diri dia hendaklah melihat kritikan, nasihat, hatta kutukan manusia kepada dia adalah merupakan satu perkara yang baik sebenarnya untuk kemajuan diri dia. Sebab setiap daripada itu adalah memberikan satu sisi pandang yang mungkin kita terlepas pandang dia kerana kesukaan kita terhadap sesuatu yang kita tak fikirkan akibatnya. Tetapi bagi orang yang melihat daripada sudut pandang yang lain, satu sudut pandang yang kita tak melihat akannya. Contohnya kalau tuan-tuan berdiri di belakang tiang dengan saya yang berada di sini, pasti apa yang tuan-tuan nampak di balik tiang yang menunggu kehadiran saya, sama ada dengan kebaikan ataupun keburukan, tuan-tuan lebih tahu daripada saya berbanding diri saya sendiri. Maka inilah yang kita boleh katakan sudut pandang manusia terhadap sesuatu mungkin berbeza disebabkan oleh apa yang dilihatnya pada sesuatu, apa yang diketahuinya daripada sesuatu. Manakala manusia yang menerima kritikan, yang menerima nasihat, mudah-mudahan dia merupakan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang baik. Kerana itulah merupakan asas bagi kehidupan orang-orang yang beriman, yang inginkan kejayaan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang jauh daripada kerugian ialah orang-orang yang sentiasa hidup dengan adanya pesan berpesan dengan kebenaran dan pesan berpesan dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat 48 dan ayat yang ke-49 surah An-Nur. Allah menyatakan dalam firman tersebut, dan bukti berpalingnya mereka ialah apabila mereka diajak kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim yang memutuskan sesuatu di antara mereka, maka dengan serta-merta sepuak daripada mereka berpaling ingkar menolak ajakan itu jika keputusan tidak menguntungkan mereka, dan sebaliknya jika keputusan itu memberikan hak kepada mereka, mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat menerima hukum tersebut. Ini dalam konteks manusia dengan Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Kalau dengan Tuhan pun sikap manusia terhadap ketetapan-ketetapan daripada Allah, peringatan-peringatan daripada Allah, teguran-teguran daripada Allah, itu pun ada manusia yang berpaling kerana tak suka dengannya sebab bertentangan dengan kehendak, keperluan diri dia pada sesuatu masa. Sedangkan apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti tentu yang terbaik untuk mereka. Maka apatah lagi kalau kita berhadapan dengan manusia, bila mana manusia yang menginginkan kita dengan kebaikan sesuatu itu, kadang-kadang bila mana ia bertentangan dengan kehendak diri kita, kita juga mungkin mengambil sikap yang sama, iaitulah menolak nasihat dan juga teguran tersebut. Ini peringatan untuk kita semua. Sebaliknya orang yang berbahagia ialah orang yang melihat setiap daripada satu kritikan dan juga teguran tersebut adalah satu peluang untuk dia menambah baik kualiti dirinya dengan satu sudut pandang yang mungkin dia tidak melihatnya sebelum daripada. Manakala seorang tokoh sastra barat yang lain yang bernama William James berkata, jika satu keputusan untuk melakukan sesuatu itu sudah diperolehi, maka lakukanlah ia pada hari itu juga, maka anda akan terjauh sepenuhnya daripada fikiran-fikiran yang akan menguasai diri anda berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan hasil yang anda akan capai. Dengan kata lain, jika anda sudah mengambil keputusan yang didasarkan pada kenyataan
maka lakukanlah ia dan jangan ragu-ragu ataupun mempunyai fikiran yang tidak-tidak. Jangan sama sekali campakkan diri ke dalam keraguan yang hanya melahirkan keraguan yang lebih besar, dan jangan terus mengusik hal-hal yang sudah pun berlalu. Apapun yang datang daripada saranan yang baik, pandangan yang baik, apa yang perlu kita buat? Kalaupun ada kebaikan di sana, kita ambil dan lakukan tindakan daripadanya. Kalaupun sesuatu itu dilihat buruk dalam bentuk kritikan-kritikan manusia, kita boleh memilih untuk meninggalkannya tanpa terkesan besar dengan kritikan tersebut. Sebab kita faham sisi pandang manusia tetap ada betul dan juga sisi pandang tersebut mungkin ada benarnya. Yang hanya benar secara mutlak hanyalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, begitu juga dengan rasulnya. Tetapi kalau manusia, kita faham, contohnya budak-budak kan, anak-anak kita kan, bila mana dia melihat sebahagian daripada kelakuan-kelakuan kita yang tidak difahami, maka dia mungkin mempersoalkan di saat kita melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dan kita punya pilihan untuk menerima pandangan anak kita kalau ianya benar seperti mana yang diungkapkan, ataupun tidak. Kita hanya akan memandang dia sebagai seorang anak yang mungkin tidak mengerti apa yang sedang kita buatkan ini sebenarnya adalah sesuatu yang dibalik daripada apa yang difikirkan. Itu sahaja. Tetapi kalau kita mengambil ia sebagai satu bentuk kritikan seorang anak, sampai hati anak aku kritik aku, contohnya, sampai hati anak aku nasihat aku, dia tu kecil-kecil lagi pun dah pandai membangkang apa yang aku buat. Sedangkan anak itu tak bersalah, dia hanya memikirkan sesuatu benda yang baik untuk diperingatkan kita dengannya. Sedangkan dia tidak memahami benda yang sedang kita akan lakukan itu adalah satu benda yang lebih baik daripada apa yang difikirkan baik pada masa tersebut. So kita akan anggap anak itu belum lagi mencapai usia matangnya untuk berfikir sesuatu yang baik pada ketika tersebut. Maka kita meninggalkan ucapan dia, perkataan dia, sebaliknya kita stick dengan keputusan yang kita ambil berbanding dengan apa yang dinasihatkan kepada kita. Maka sepertinya hal tersebut perlu kita praktiskan untuk seluruh manusia. Bila mana kita berhadapan dengan kritikan manusia, kita tak perlu terlalu sentap untuk mendengar setiap daripada nasihat-nasihat manusia. Sebaliknya, disitulah akan terletaknya kebijaksanaan kita untuk menapis, menyaring apa yang baik untuk diri kita dan apa yang buruk untuk diri kita. Siapa yang dapat melakukan sedemikian rupa, maka dia akan jadi orang yang berbahagia. Orang yang menasihatkan dia takkan terasa hati bila mana dia menolak nasihat tersebut dengan cara yang keras. Sebaliknya, dia akan rasa dihargai kerana kita mengucapkan terima kasih kepada dia. Dia akan datang sebagai seorang kawan pada masa hadapan, tetapi dalam masa yang sama kita juga masih lagi punya diri kita dalam keadaan yang terkawal, tidak terlalu beremosi atas teguran manusia tersebut. Seorang pujangga, kata Dr. Abdullah Al-Qarni, bermadah. Ayat-ayat sastra kerap kali didatangkan dalam tulisan Dr. Abdullah Al-Qarni. Kata beliau, jika engkau mempunyai idea, maka segera berazam untuk melakukannya, sebab rosaknya idea itu kerana keraguan semata-mata. So kalau kita dah ada decision yang kita nak buat ataupun yang telah pun kita buat, kita tak perlu terganggu dengan sekalian yang lain. Buat saja, jangan tunggu lama-lama, laksanakan dia, execute the ideas. Buat, laksanakan idea tersebut, insya-Allah kita akan mencapai keberhasilannya. Tapi kalau kita tinggalkan lama-lama, pada ketika itulah apa yang menjadi idea itu bukan menjadi kritikan manusia. Bila mana manusia kritik, kita akan terganggu. Bila mana terganggu, kita akan melaksanakannya. Sebaliknya, mana-mana idea yang datang kepada kita yang kita yakini kebaikannya, laksanakanlah. Kerana apa? Sebab keberanian mengambil keputusan akan banyak menolong untuk melepaskan diri daripada tekanan dan kesedihan. Ini ayat yang diungkapkan oleh Dr. Abdullah Al-Qarni. Dia kata apa dia? Seseorang yang berani mengambil keputusan dalam sesuatu perkara, maka ia akan banyak menolong dirinya untuk melepaskan diri daripada tekanan dan juga kesedihan. Orang yang berada dalam tekanan, minta maaf, orang yang berada dalam kesedihan, antara perkara yang membuatkan mereka itu berlama-lama dalam tekanan ataupun kesedihan tersebut, sebab apa? Sebab dia tidak boleh, apa yang disebutkan dalam bahasa anak muda hari ini, move on. Apa dia move on? Awak kena gerak untuk sesuatu. Kalau awak tak gerak daripada daerah kesedihan tersebut, awak tak bergerak daripada daerah tekanan tersebut. Encik, saya susah. Ya, saya tahu awak susah. Mak saya meninggal. Ya, saya tahu mak awak meninggal. Ayah saya pun dah lama tak ada dalam hidup kami. Saya sebatang kara lagi, apa lagi. Kalau diperpanjangkan cerita susah, ia hanya akan menjadi cerita susah yang panjang.
Tetapi bila kita tanyakan, apa gerak awak untuk keluar daripada daerah kesusahan ini? Dekat situ dia akan berfikir sesuatu. Bila mana dia berfikir sesuatu, dia bergerak dengan apa yang difikirkan tersebut. InsyaAllah, kisah sedih itu tidak akan menjadi kisah sedih yang panjang. Ia hanya akan menjadi sejenis daripada pengalaman hidup yang ditempuh oleh seseorang untuk kehidupan yang lebih baik selepas daripada itu. Kita mendengar cerita-cerita orang yang berjaya dalam hidup. Bila mana mereka kembali untuk menceritakan cerita-cerita kesedihan masa lampau, ia hanya mengambil sekelumit daripada masa mereka yang panjang saban hari untuk menceritakan pengalaman yang lalu, sedangkan kehidupan yang sedang ditempuh pada masa itu lebih banyak dipenuhi dengan kegembiraan hasil daripada geraknya, daripada apa yang telah dilalui, daripada tekanan dan juga kesedihan. Tetapi dia kena berani, sesuatu tindakan yang berani untuk dia bergerak daripada tekanan dan juga kesedihan tersebut. Apapun langkah yang diambil dengan dia bertawakal kepada Allah, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillah, jalan, buat. Insya-Allah akan ada kebaikan buat dirinya. Maka yang terakhir bagi tajuk yang ke-89 ini, kata Ta'ala Abdullah Al-Qarni, pesan daripada Allah dalam surah Muhammad ayat yang ke-21. Dalam pada itu, apabila perkara peperangan jihad itu ditetapkan wajibnya, orang-orang beriman ni ada yang tak suka dengannya, mereka tidak menyukainya. Sedangkan kata Allah, maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, tentulah yang demikian itu lakana khairan lahum. Kalaulah mereka itu menerima ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang telah pun Allah wajibkan, apa yang telah Allah tentukan bagi hidup mereka, maka itulah yang terbaik. Bila mana kita dah mengusahakan sesuatu dan kita melihat hasilnya itu telah pun muncul, baik ataupun buruk, apa yang selepas daripada kita usahakan, kita terima dan kita usaha untuk memperbaikinya daripada masa ke semasa, ataupun kalaupun ia sudah pun baik, kita bersyukur dengan sepenuhnya, maka ia akan menjadi kebaikan yang tidak berbelah bahagi buat diri kita. Kita berhenti untuk laungan azan isyak terlebih dahulu. Silakan Bilal. Inilah dua tajuk yang dapat kita lihat pada malam ini. Bagaimana untuk kita nak mencari bahagia dengan cara yang sebaiknya, yang telah pun dianjurkan dalam kitab La Tahzan ini. Mudah-mudahan ianya memberikan kepada kita panduan yang sebaiknya daripada apa yang dikongsikan daripada kalam-kalam hikmah, di samping pedoman-pedoman yang telah pun disediakan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, elakkan diri kita daripada dikuasai dengan khayalan-khayalan, fantasi-fantasi yang bukan-bukan, dengan cara bertindak, bekerja yang akan menghilangkan segala angan-angan dan juga khayalan-khayalan ini. Dan yang keduanya, jangan sama sekali resah untuk menerima kritikan yang membina, kerana setiap daripada kritikan itu ada ruang penambahbaikan pada diri kita, ataupun sekurang-kurangnya ia memberikan satu sudut pandang yang mungkin tidak dilihat oleh diri kita, dan kitalah yang menentukan sama ada ianya perlu diterima ataupun tidak. Sebaliknya, jangan terlalu terkesan dengan kata-kata manusia yang mungkin tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Anggaplah ia sebahagian daripada ujian-ujian hidup yang telah Allah berikan dalam kita bergaul dengan manusia semua. Insya-Allah daripada dua tips yang dikongsikan ini, mudah-mudahan kita menemui kebahagiaan diri kita yang sebenar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.